Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali bersama untuk hadir dalam kelas terjemah dan tafsir ringkas. Kita sambung ayat seterusnya insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma, kemudian, tawallaitum. Tawalla maksudnya mereka berpaling atau berpatah balik. Itu maksudnya tawalla. Tawallaitum, kamu berpaling ni jamak. Tawallaitum, kamu berpaling. Min, dari, ba'di, selepas. Ba'di, selepas, zalika, itu. Min ba'di zalika maknanya selepas daripada peristiwa itu. Fa, maka, lau. Lau maknanya jika. Lau kana kan selalu disebut jika mereka la, tidak atau tiada. Fazlu, fazlu maknanya fazal ataupun ihsan daripada Allah, berkat kurnia. Fazlullah, jika tidak ada fazal daripada Allah, jika tidak ada ihsan dari Allah Ta'ala. Ala, ke atas, kum, kamu. Jadi sambung jadi alaikum, ke atas kamu. Wa, dan rahmah. Rahmatun maknanya rahmat. Rahmatuhu, rahmatnya. Itu Allah Ta'ala. Nya sini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La kuntum, pastilah, maknanya pasti atau nescaya, kuntum, kamu itu, min, dari, khasirin. Khasirin, dari khasirin, dari khasir, ini isim fa'il, jamak, khasirin, yang rugi. Rugi ni maksudnya kalau dia buat sesuatu perniagaan mendapat kerugian, itu maksudnya khasirin. Mereka dah usaha, dah buat sesuatu tapi tetap rugi. Maknanya sia-sialah usaha, modal dan apa yang mereka rancangkan itu semua menjadi rugi. Jadi terjemahannya yang ringkas, summa tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling setelah daripada itu. Setelah daripada apa? Semalam kita dah belajar kan, mereka mendapat petunjuk syariat dari di gunung. Di gunung itu, di kawasan Gunung Sinai itu, mereka mendapat syariat, dapat kitab, dapat suhuf daripada Nabi Musa AS. Itulah. Sungguh pun mereka dah dapat itu pun mereka masih menolaknya. Ada di kalangan mereka yang menolaknya. Buktinya tercatat dalam Bible sendiri, dalam kitab Exodus bab 20. Di situ digambarkan bagaimana mereka terdengar bila ada petunjuk tu, ada guru, ada petir, macam ada semacam gempa bumi, langit pun gelap. Tapi Allah Ta'ala telah berfirman, pergi naik ke gunung itu. Ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ramai di kalangan orang-orang Bani Israel pada waktu itu mereka takut. Mereka kata kepada Musa, Musa engkau pergilah. Kan? Sebab engkau yang terawal, sebab engkau yang mendengar. Tapi nanti bila sampai ke sana janganlah engkau kata pada Tuhan, kami ni dihancurkan. Jadi Nabi Musa AS tetap juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan untuk kaumnya. Ini dimasukkan tawallaitum ini, mereka menolak. Waktu Nabi Musa AS pergi, mereka suruh Nabi Musa AS pergi, mereka tidak mau pergi. Falaula fadlullahi, jika tidak ada ihsan daripada Allah Ta'ala, jika tidak ada fazal daripada Allah Ta'ala, alaikum, ke atas kamu, warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jika tidak ada ihsan daripada Allah Ta'ala dan rahmatnya, nescaya kamu akan menjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi tadi dikatakan bahawa Nabi Musa AS tetap berdoa untuk kemaafan bagi kaumnya, supaya mereka mendapat petunjuk.
Tapi mereka tetap di kalangan mereka ramai juga yang masih berdegil, masih melawan, masih tak mau mendengar cakap. Mereka tidak mau ikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa sahajalah yang mendapat wahyu itu, tapi beliau turun tetap menyampaikan kepada kaumnya. Jadi ada juga dalam Bible disebutkan sebab mereka ingkar, sebab mereka menolak tadi sini, mereka berpaling tadi, tak mau ikut. Jadi disebabkan itu Allah Ta'ala menjadi murka dengan Bani Israel ini. Jadi Allah Ta'ala mengatakan selepas ini tidak ada lagi Nabi syariat di kalangan mereka. Akan dipindahkan kemudian kepada Bani Ishaq, kepada keturunan daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, Tapi tetap juga kerana ni falallah fadullahi alaikum, jika tidak ada ihsan daripada Allah Subhanahu taala, mereka di kalangan orang ini, tapi mereka tetap juga mendapat nabi-nabi selepas Nabi Musa alaihissalam, iaitu nabi-nabi yang berpandukan kepada kitab Taurat. Tapi untuk kitab syariat terusnya itu Allah Taala telah alihkan untuk kepada Bani Ismail nanti. Okey. Nanti boleh tanyakan soalan untuk sini. Wa dan la pasti qad sebelumnya. Alimtum, kamu telah mengetahui. Allazina, orang-orang yang i'tadau, orang-orang yang melampaui batas. Min dari kum, kamu, dari kalangan kamu. Fi, pada dalam sabti, pada sabti maknanya sabat ni hari Ahad. Pada hari Ahad pula, hari Sabtu, minta maaf. Sabat ini adalah hari Sabtu. Fa, maka kulna, kami katakan, lahum, bagi mereka, kepada mereka, kunu, kata perintah ini jamak, fil amar jamak, kunu, jadilah kamu, kiradatan. Kiradatan ni maksudnya monyet. Ini isim lah, monyet. Khasiin. Khasiin maksudnya yang hina, yang rendah. Itu maksud khasiin. Terjemahannya yang mudah. Walaqad alimtumul lazina tadaw minkum fis sabti. Sesungguhnya engkau telah mengetahui di kalangan orang-orang yang melampaui batas di kalangan kamu pada hari Sabat. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana diberitahukan bahawa ada di kalangan mereka, itu di kalangan umat Bani Israel, mereka yang sengaja tidak menghormati hari Sabat. Padahal telah diajarkan bahawa mereka ada dalam kitab mereka, kitab Taurat pun, dalam Bible pun, bahawa hari Sabat ini dikatakan hari dunia ini diciptakan, hari ini banyak berkatnya dan sebagainya. Allah Ta'ala telah sebutkan ini hari mereka boleh bekerja 7 hari seminggu, tapi hari Sabat mereka harus berehat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Mereka harus menghormati Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbanyakkan ibadat. Dan ada lagi dicatatkan bahawa di hari Sabat mereka tidak boleh pergi memburu, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampas atau pergi mencuri, atau tidak boleh ada orang yang disalib. Mereka harus menghormati hari Sabat. Tapi kerana ada di kalangan mereka yang tidak menghormati hari Sabat, maka dikatakan, kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Jadi ada ulama yang silap yang mengatakan, kalau kita melihat ada yang tafsir mengatakan bahawa orang-orang Yahudi benar-benar menjadi kera. Apakah sedemikian? Sebenarnya tidak. Bukanlah orang-orang Yahudi jadi yang kera. Saya pun sendiri pernah dengar ini. Mereka pernah katakan
bahawa disebabkan mereka melanggar hari Sabat ini, mereka tidak menghormati hari Sabat ini, jadi mereka menjadi kera yang hina. Sebenarnya ini bukanlah maksud mereka menjadi betul-betul menjadi kera. Tetapi sifat kera itu mereka telah absorb, mereka telah meletakkan sifat kera itu pada diri mereka. Kerana mereka mempermainkan, memperolok-olokkan tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kera? Kita boleh ulak kerana bukan saja kera, kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun ayat lain, bahawa orang-orang yang ingkar ini, orang-orang Yahudi Bani Israel yang ingkar ni, di ayat lain kita nak membuktikan bahawa bukanlah betul-betul dia jadi kera, sebab ayat lain pun ada mengatakan mereka menjadi khanazir pun dalam surah Al-Maidah disebutkan wa ja'ala minhumul kiradatan wal khanaziru wa abdat taghut. Kami telah menjadikan di kalangan mereka kera-kera dan babi-babi dan yang menyembah selain Tuhan. Abdul Taghut, mana Taghut tu menyembah selain daripada Tuhan. Jadi di sini dikatakan kera juga, dikatakan babi-babi juga, dan dikatakan hamba-hamba yang menyembah berhala. Jadi bukan maksud menjadi betul-betul menjadi kera, tapi sifat, kan, sifat seperti kera, sifat seperti babi. Sebab tu kita tahu bahawa Imam Mahdi nanti akan datang membunuh babi, bukan datang betul-betul dia membunuh babi, tapi sifat babi yang akan dibunuh itu. Jadi di sini kera, kenapa kera? Jadi kalau kita lihat ada 3 antara sifatnya pada kera ini, kalau kita lihat, kera ini selalu dijadikan olok-olokan, permainan. Kalau kita lihat, kalau orang telah mengambil kera itu, mereka akan olok-olok mempersendakan kera itu. Mereka buat lawak, mereka buat macam pesta, macam tamasya pertunjukan. Itu mereka jadi satu bahan olokan. Kemudian kera juga sifat dia cepat meniru, suka meniru. Apa yang orang buat mereka akan tiru. Tapi hakikat mereka tak faham. Mereka boleh buat. Kalau kata kita sikat rambut, dia boleh tiru sikat rambut. Tapi dia tak faham apa yang dia buat itu. Jadi sifat-sifat seperti inilah yang meniru, nampak mereka buat tapi hakikatnya sebenarnya mereka tidak faham. Ini yang dikatakan maksud kera kepada orang-orang yang sengaja melanggar tanda Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Yang ketiga, sifat kera dikatakan yang banyak mengadakan hubungan seks. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dikatakan fulanun azna min kirdin. Kalau disebutkan fulanun azna min kirdin, maknanya dia punya nafsu seks itu lebih kuat, sama seperti kera-kera. Ini memang kita tak dapat nafikan ini yang berlaku pada dunia hari ini. Kalau kita tengok orang-orang seperti itu, mereka memang melampau. Dalam hal ini mereka sangat melampau, dan pelbagailah, saya tak perlu sebutkan di sini. Kita pun dah tahu, kita pun dah belajar. Memang teruk sifat dunia seks mereka tu memang sangat kotorlah. Jadi itulah antaranya. Bukanlah mereka menjadi kera betul-betul, tapi sifat-sifat kera menjadi mereka. Kerana apa? Mereka telah mengingkari tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghiraukan, tidak mengindahkan hari yang Allah Taala kata khas untuk mereka beribadat. Kalau dulu dah 6 hari mereka dah bekerja, berusaha mencari rezeki, hari Sabat ini mereka perlu rehat untuk mengingati sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dikatakan jangan kamu pergi memancing atau pergi menjala ikan pada hari Sabat. Jadi kebetulan pula mereka lihat hari Sabat tu yang paling banyak ikan pula. Jadi mereka kejarkan duniawi mereka, mereka nak pergi menjala ikan atau menangkap ikan pada hari Sabat kerana hasilnya banyak pada hari Sabat. Akhirnya dah berlarutan hari mereka tinggalkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak adalah hari rehat, hari-hari semua dia kerja. Sampai hari Sabat pun mereka bekerja untuk mendapatkan ikan tadi. Tapi sebenarnya di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita supaya berehat, ada hikmahnya.
Janganlah kita pergi menangkap ikan atau apa-apalah yang selamanya. Sebab kita perlu ada rehat. Saintis pun kita pun dah diajar. Perlu ada masa untuk kita rehat. Tidak boleh kita bekerja setiap hari 24 jam ataupun seminggu berderet, tak boleh. Ini akan merosakkan kita punya produktif nanti. Jadi produktif pekerja itu. Jadi mereka perlu rehat. Kemudian macam di laut itu kalau kata hari-hari kalau kita tangkap ikan, jadi ikan itu macam nanti akan berkurangan. Kita perlu tinggalkan ikan-ikan ni untuk membiak, menetas, perbanyakkan. Nanti dia ada banyak lagi, tangkap lagi, tak apa. Jangan hari-hari kita pergi tangkap sehingga untuk pembiakan ikan itu pun menjadi berkurangan. Ini ada hikmah lah. Nanti siapa nak sampaikan, nak tambah lagi, saya alu-alukan, boleh silakan. Banyak contoh sebenarnya. Okey, kita lanjutkan pada ayat seterusnya. Faja'alna, kami telah, maka ja'alna, telah dijadikan, kami telah jadikan ha ni peristiwa ni, sahabat ini, nakalan ni maksudnya satu contoh. Nakalan maksudnya satu peristiwa yang boleh kita jadikan iktibar. Peristiwa yang kita boleh ambil nasihat daripada peristiwa itu. Kita ambil nasihat, janganlah kita melakukan seperti yang berlaku sebelum ini. Nakalan 5 bagi baina di antara yadaiha. Yadaiha baina yadaiha, yadai dua tangan. Dua tangannya. Maknanya dua tangan itu maknanya betul-betul di hadapan kita. Kita lihat, kita letak tangan di depan kita, dua-dua tangan kita letak. Maknanya betul-betul di hadapan kita. Maknanya kita tahu, kita faham, kita lihat, kita sedar. Kan? Wa dan ma apa-apa khalfaha yang di belakangnya juga. Di depan kita pun kita faham dan di belakangnya maknanya apa yang terjadi sebelum ini pun kita faham. Wah dan mau'izatan. Mau'izatan ini maksudnya nasihat, peringatan. Li bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan di sini bahawa peristiwa di Sabat ini di atas ini akan menjadi ibrat, akan menjadi ibarat bagi kita. Peristiwa yang perlu kita ambil iktibar daripada peristiwa ini, yang benar-benar kita faham berada di hadapan kita, dan pelajaran juga untuk yang apa yang telah berlaku sebelumnya. Dan ini sebenarnya adalah nasihat untuk orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Kalau kita betul-betul bertakwa, kita harus menghormati peristiwa yang seperti ini. Menghormati bagaimana? Kita lihat bagaimana hari Sabat tadi saya dah bagi tahu kan, hari yang mulia bagi mereka, hari untuk mereka beribadat. Jadi bila orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian ini, mereka dah maju berkembang, sehingga kan mereka mempunyai negara pula, kerajaan, iaitu kerajaan Rom telah menjadi pusat agama Kristian. Jadi mereka membuat satu rancangan, mengajak pedri-pedri bersetuju dengan mereka supaya mereka jadikan hari cuti itu untuk pergi ke gereja itu hari Ahad, bukan hari Sabat. Kalau hari Sabat ni untuk Yahudi, mereka sengaja membuatkan hari Ahad. Jadi sebab itulah orang-orang Kristian mereka cuti hari Ahad, kerana mereka nak membezakan untuk mengatasi orang Yahudi tadi. Kalau Yahudi hari Sabat, mereka sebenarnya dari Yahudi juga kan, tapi mereka dah dikatakan terpesong dan menjadi Nasrani, pengikut Nabi Isa AS. Jadi mereka tak dapat kedudukan di kalangan orang-orang Yahudi, mereka tidak diiktiraf oleh orang-orang Yahudi. Okey, jadi mereka ubah itu, mereka jadikan hari Ahad tu hari untuk mereka beribadat. Sengaja untuk membatasi, untuk melebihi daripada orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pun terikut-ikut. Mereka pun tinggalkan hari Sabat, tidak menghormati hari Sabat,
Dan mereka pun terikut-ikut ikut dengan hari Ahad. Jadi Ahad lah yang mereka cuti, hari lain semua mereka bekerja. Padahal yang patut mereka hormati itu hari Sabat untuk mereka. Tapi baik Yahudi, baik Nasrani, mereka dah tak menghormati hari Sabat, mereka ubah pula kepada hari Ahad. Hari Sabat tadi hari Sabtu. Jadi mereka ubah pula ada hari Ahad. Jadi ini sebenarnya adalah pelajaran untuk kita, orang-orang Islam. Kita telah diajarkan bahawa hari Jumaat itu hari yang mulia. Hari untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari untuk kita bersiap-siap untuk solat Jumaat secara berjemaah di masjid yang besar. Kalau seminggu tu kita solat di masjid-masjid yang kecil, tapi bila hari Jumaat semua kumpul di masjid Jami', masjid yang besar. Dan perlu datang, perlu bersiap, perlu mandi pakaian yang elok, kenakan wangian. Kemudian Al-Quran mengizinkan selepas hari Jumaat, bertibakanlah kamu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari fazal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita melarang terus hari Jumaat, tidak. Tapi untuk pagi tu sampai Jumaat tu siaplah. Niatkanlah untuk mendapatkan Jumaat. Lepas Jumaat, Islam atau Al-Quran mengajarkan boleh cari rezeki, boleh sambung kamu cari rezeki. Tapi sebaiknya kalau kita tak ada pekerjaan, kita boleh teruskan dengan banyak berzikir sampailah ke malam hari pada hari Jumaat itu. Ini yang kita perlu, yang ini yang dikatakan wa mau'izatun lil muttaqin. Satu nasihat untuk orang-orang yang muttaqin. Jadi jangan kita terikut-terikut dengan mereka. Sebaiknya kalau kita katakan negara kita ni adalah negara Islam, kita kena cuti hari Jumaat. Bukan kita cuti hari Sabtu, hari Ahad. Kalau kita mengaku bahawa kita negara Islam, kan? Ini kita perlu amalkan sebenarnya. Alhamdulillah kita dalam jemaat, dalam kita punya pejabat-pejabat jemaat, hari lain semua kita bekerja, hari Jumaat memang kita cuti. Jadi bertuah, bernasib baik orang-orang atau negeri-negeri yang mengamalkan cuti hari Jumaat, jadi supaya rakyatnya boleh datang untuk solat Jumaat. Seperti negeri-negeri di Kedah, di Kelantan, memang bagus. Sepatutnya itu yang kita kena amalkan di negara kita. Kalau kita mengaku negara kita ni adalah negara Islam, kita patut hari cuti hari Jumaat. Kalau kita tak ambil pelajaran jadi seperti di atas, jadi kerohanian akan hilang. Dunia material akan berleluasa. Orang manusia akan berlumba kepada dunia material. Jadi sifat untuk memberikan hakukul ibad itu akan menjadi kurang. Untuk menghormati Allah, untuk beribadat kepada Allah SWT itu akan sikit-sikit terhakis. Bila hamba dengan Allah Ta'ala, hubungan hamba dengan Allah Ta'ala makin jauh, jadi hubungan mereka dengan manusia pun akan menjadi rosak. Jadi ini adalah satu pelajaran. Kita perlu ambil iktibar bahawa jangan kita terjadi seperti yang kaum-kaum sebelum kita, bahawa tidak menghormati hari Jumaat. Kita perlu menghormati hari Jumaat. Kadang-kadang saya dengar adalah kan, ada kawan saya tu dia bekerja di hotel, tapi dekat hotel tu kerana yang pemilik hotel tu adalah orang putih, orang Eropah. Kemudian banyak yang jawatan-jawatan besar di dalam hotel tu semua orang-orang putih lah. Selalu saya dengar alasan, selalu dia buat meeting hari Jumaat. Selalu dia buat meeting hari Jumaat. Seolah-olah macam sengaja supaya orang-orang Islam ini tidak mengambil cuti untuk keluar pergi solat Jumaat. Jadi mereka sengaja buat meeting hari Jumaat, selalu drag sampai pukul 2, pukul 3 meeting diorang tu. Jadi sengaja. Tapi kalau kita benar-benar kita faham, kalau kita yakin dengan Allah SWT, kalau bagi saya lah, kalau dia ajak meeting macam tu, saya pun tinggalkan. Tak mau. Saya mesti nak dapatkan solat Jumaat. Tapi memang ada niat mereka, antara mereka ni yang anti-Islam, sengaja mereka buat program hari Jumaat, buat meeting hari Jumaat untuk melalaikan kita.
Kan? Jadi kita yang terhege-hege nak menangkan hati manager kita, nak menangkan hati bos, kita pun ikutlah. Jadi kita lupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata ingin melekatkan hubungan material kita, hubungan duniawi kita. Tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggalkan. Banyak contoh sebenarnya. Kadang-kadang ada program sengaja untuk mengadakan musafir hari Jumaat, sengaja untuk mengelakkan hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kalau kita ingin bermusafir, usahakan musafir pada hari Khamis. Supaya bila kita sampai ke tempat itu dah Jumaat, jadi kita boleh berjumpa dengan orang-orang di situ dan boleh mengadakan silaturahim dengan orang-orang Islam di kawasan itu. Jadi sebaiknya kita, kalau kita boleh elak, jangan kita mengadakan perjalanan atau musafir pada hari Jumaat. Kita usahakan musafir pada hari Rabu ke atau hari Khamis ke, supaya kita boleh Jumat di sana. Jadi inilah 3 ayat yang saya ingin sampaikan pada hari ini untuk pelajaran kita. Nanti kita akan sambung lagi dengan soal jawab, dan siapa nak tambah pun saya alu-alukan, boleh kembangkan lagi. Jazakumullah khairal jazaa, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.